salah sebagai salah satu pengukuhan dan pengayaan. Okey. Bermula dari tahun berapa tu cikgu? Bermula daripada tahun berapa? Kita sebab kalau macam saya mengajar tahun 1, 2 dan 3, tahun 1 tak belajar sifir lagi. Cuma mereka dah belajar kombinasi nombor dan teknik tambah berulang dan tolak berturut-turut. Jadi mereka jumpa sifir pada tahun 2, 3 dan seterusnya lah. Tahun 2 tu memang mereka perlu menguasai sifir 2 sehingga 9. Jadi saya rasa memang teknik ni boleh dikombinasikan kerana mereka memang pada tahap 1 tu mereka dah jumpa dah kombinasi nombor genapkan 10 tu. Jadi diperkukuhkan di tahap di tahun 2 dengan teknik inilah. Jadi dan ke tahun seterusnya. Jadi saya rasa kemuncaknya untuk betulkan kesalahan ni sebagai macam pengukuhan di tahun 3. Okey, terima kasih pandangan cikgu. Okey. Selainnya bolehlah tulis di tepi itu ya, di chatting tu tulis komen. Okey, ada soalan. Okey. Ada soalan. Okey, nanti langkah pertama, kiranya murid kena hafal nombor kecil kali kecil ke? Dia tidak hafal. Okey, cikgu ni Matalik ni siapa? Dia soalan saya, langkah pertama kiranya murid kena hafal nombor kecil darab kecil ke? Tak perlu hafal. Dia akan gunakan proses tambah berulang. Akhirnya dia menjadi hafalan. Maknanya dia hafal lah nanti. Tapi proses tu dia kena ada. Okey, terima kasih soalan ini. Okey, yang lain, sebelum saya nak pergi kepada modul yang terakhir. Okey, nanti. Saya akan tunjukkan lagi beberapa contoh membetulkan jawapan yang salah. Okey. Okey, kita pergi yang ni. Okey, 3 kali 8, nombor kecil, nombor besar ialah 6. 3 kali 6. Keluarkan 6. Ada berapa kali? Ada 3 kali. Nampak? Macam mana nak kira? 5, 10, 15, 16, 17, 18. Jadi murid akan betulkan jadi 18 seawal tahun 2. Sebelum habis tahun 2 dia dah boleh menguasai membetulkan jawapan yang salah. Saya harap kalau guru besar nak menilai cikgu-cikgu matematik, menguasai sifir adalah item yang terbesar sekali. Ya? Sebab ini menjurus kepada kemenjadian murid seterusnya. Okey, saya nak salah seorang cikgu terangkan macam mana menerangkan murid membetulkan jawapan 4 kali 8, 32. Ada cikgu nak cuba? Ada cikgu nak cuba? Tak ada. Tak apalah. Ada ke tak ada? Cikgu Farah? Ya. Sejuk je cikgu-cikgu sini. Minta maaf lah cakap. Sejuk je. Sejuk Hujan Tak, cikgu panas. Panas. Tempat saya panas, tak tahu lah tempat lain. Oh ya. Sini tempat saya nak cuba boleh? Cikgu Rahim ada cikgu nak cuba. Okey, silakan cikgu yang sudi mencuba. Okey. 4 darab 8. Sebelum tu sebut nama cikgu. Cikgu mana? Cikgu Siti Rafidah lagi. Sekolah mana? Sama dengan Cikgu Farah, SK Keridau. Wah, Keridau ni sangat agresif Okey, bagus. Okey, 4 darab 8. Kita keluarkan 8 sebanyaklah 4 kali. 8, 8, 8 dan 8. Okey. Okey, kemudian kita tahu dia adalah di bawah tu ada garis 5. Ya. Okey, 5 tambah 5. Ya. Tambah 5, tambah 5. Kemudian pada nombor 8 tu, setiap 8 tu ada 3 titik. Ya. Jadi 20 tambah 3, 23. Tambah 3 lagi jadi 26. Tambah 3 lagi jadi 29. Tambah 3. 3 lagi jadi 32. Okey, sila terangkan yang bawah ni. Okey. Silakan betulkan 6 kali 7. 63 ni salah. Betul kan? Saya juga kan? Sila betulkan yang ni. Okey, yang itu pula kita lihat kedua-duanya nombor besar.
anak panah menunjukkan kepada 6 dan 7. Kemudian kita genapkan, lihat 6, tulis 4, lihat 7, tulis 3. Okey, 4 darab 3 sama dengan 12. Okey, kemudian lihat kepada titik. 6 ada 1 titik, 7 ada 2 titik. Jadi 3 tambah berapa tadi? 1. 12 jadi 42. Okey, terima kasih ya. Saya harap semua orang boleh buat yang ni dan boleh melatih murid membetulkan jawapan yang salah. Okey, soalan cepu mas saya. Soalan cepu mas saya, 6 kali 7, berapa banyak soalan yang salah kita boleh beri pada murid supaya dibetulkan? Boleh siapa-siapa jawab? Saya nak satu jawapan je. Berapa banyak soalan yang salah kita boleh beri pada 6 kali 7? Berapa banyak? Hello? Tak jelas ke soalan saya? Tak jelas ke? Cikgu Rahim ulang balik semula. Okey, saya ulang balik soalan saya. Saya akan tanya semua sekali. Siapa boleh jawab? 6 kali 7 ialah 42. Dia hanya ada satu je jawapan yang betul. Betul ke Cikgu Farah? Okey, betul. Okey, soalan saya, berapa banyak soalan yang jawapan yang salah untuk 6 kali 7 kita boleh beri pada murid untuk dibetulkan? Siapa boleh jawab? Dua ke, 10 ke? Berapa? Hello. Ya. Ya, saya cuba ya. Cuba cikgu. Saya rasa 42. Tak, maksud saya, jawapan 42 tu jawapan yang betul. Betul cikgu? Betul? Betul, tapi yang 42 kali yang salah. Tapi saya nak kasih soalan jawapan yang salah. 43 banyak kali salah. boleh tak? Ya? Beberapa je lah. Beberapa tu berapa? Beberapa Tak kira tu lah. berapa? Lebih lah, lebih daripada 10 boleh tak? Ya. Boleh saya kata 100 tak soalan salah? Boleh. Boleh? Boleh. Kalau 1000? Kalau 1000? Pun boleh. Jadi apakah ayat yang paling cantik sekali Infinity. dalam matematik? Menggambarkan berapa banyak pun boleh? Berapa? Infinity. Terima kasih. Ayat tu kena keluar. Infinity. Terima kasih. Itu yang saya nak dengar. Okey. Last kali ya. Saya nak pergi modul yang terakhir. Macam mana nak aplikasi 2 digit darab 1 digit menggunakan kaedah ini. Tengok sama-sama. Okey, saya tunjukkan yang ni. Saya akan tunjukkan yang ketiga ni saja. Yang ketiga ni saja saya akan tunjukkan macam mana murid-murid yang lemah boleh menjawab. Tengok saya buat. Pertama ialah 7 kali 8. Saya keluarkan sini jalan kerja. 7 kali 8. Tengok sini Kalau murid tak hafal sifir, dia akan dapatkan pelengkap dia. 7 ialah 3, 8 ialah 2. 3 kali 2, 6. Ada 5 butang. Jadi jawapan dia 56. Ya, jawapan dia 56 kat sini. Dah dapat jawapan untuk 7 kali 8. Kita letakkan 56 di sini. Kita boleh juga letak di sini. 7 ada 3, 8 ada 2. 3 kali 2, 6. Kira butang ada 5, 56. Yang kedua ialah 3 kali 3. 3 kali 3 ialah 9. Kira butang kita dapat 4 di sini. 7 kali 7, 49. Yang ketiga, kawan 9 ialah 1. 3 kali 1, 3. Kira butang kita dapat 6. Dan kita tambahkan, itulah jawapan dia. Okey, ada soalan? Cikgu Farah ada soalan? Ulang balik. Boleh ulang balik semula Cikgu Rahim. Slow-slow. Okey, slow-slow ya. Kita buat slow-slow sini. Kita keluarkan satu-satu. 7 kali 8. Kita uraikan satu-satu. Kita bedah dia. 8 dengan 7 dan 8 ni, kita ada kawan 7 ialah 3. Betul? Betul. Kawan 8 ialah berapa? 2. 3 kali 2? 6. 6. Kira butang? 5. 5. Jadi jawapan dia 56 ni. Betul ke? Okey, betul.
Okey, habis yang pertama. Yang kedua ialah 7 kali 7. Kawan 7 ialah 3 ni, betul? Betul. Dan kawan 7 ni juga 3, betul? Ya, betul. 3 kali 3 berapa? 9. Saya letak 9 sini. Setuju? 7. Kira butang. 1, 1, 2, 2, 3, 4. 3, 4. 49. Boleh faham? Boleh. Yang ketiga ialah 9 kali 7. Kawan 9, 1, betul? Betul. Kawan 7 berapa? 3. 3 kali 1. 3. Kira butang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Kedudukan dia macam ni. Boleh ke? Boleh, boleh. Selainnya adalah sama. Kita tambah macam biasa. Ya. Okey. Setakat ni saja penerangan ringkas saya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua kumpulan-kumpulan cikgu. Saya harap bantu saya komen program saya hari ini. Komen program membetulkan soalan yang salah. Soalan 3 digit darab 1 digit, gunakan kaedah ini. Dan sekarang sementara kita bercakap ni, tolong komen saya nak berikan majlis ini kepada moderator kita ataupun apa kita panggil kita panggil apa Cikgu Farah ni? Penyelaras. Bukan, apa dia? Pengacara majlis. Boleh lah. Dah lama tak jumpa perkataan tu. Cikgu Farah, mungkin kita ada kelebihan di sini. Kita ada satu tokoh guru. Gugi kalau tak tanya soalan pada beliau. Dan saya pun boleh menjawab soalan-soalan matematik, fakta asas. Sekiranya ada nak tanya saya, tambah, tolak, darab, bagi pun saya akan terangkan berkongsi dengan cikgu. Jadi saya serahkan pada Cikgu Farah. Saya ucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu yang menerangkan ini. Jadi sekiranya ada soalan-soalan daripada cikgu, boleh sama ada tulis di tepi itu, nak beri komen dan sebagainya. Dan saya serahkan kepada Cikgu Farah sebelum kita menutup program kita pada petang ini. Silakan Cikgu Farah. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Rahim atas perkongsian ilmu berkenaan garis dan butang yang disampaikan Guru Rahim. Okey. Sekiranya tuan-puan ada sebarang pertanyaan ataupun komen, silalah tulis di ruangan chat ataupun boleh tanya terus dengan ahli panel kita. Okey. Seterusnya saya mempersilakan ahli panel kita yang kedua iaitu Tuan Haji Kamruzaman Yahya untuk meneruskan sesi perkongsian berkenaan amalan terbaik guru pada petang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Boleh Tuan Haji. Okey. Pegawai daripada BPD, MGB, pengacara majlis, cikgu-cikgu semua. Saya ni sebenarnya hari ini bertindak sebagai bidang terjun agaknya. Sebab tadi masa Cik Rahim jemput saya, tak ada kata saya kena bercakap. Tiba-tiba tadi sebelum pukul 3, minta saya bagi ke amalan terbaik. Jadi saya bersedia untuk memberi amalan terbaik walaupun saya biasa memberi mengikut kumpulan lah. Tapi saya boleh ulas yang kita belajar tadi tu, lebih kurang ada 6 di sini. Agaknya berapa minit saya diberi untuk cakap? Puan Farah. 10 ke 15 minit boleh dia Tuan Haji. Okey, terima kasih. Saya ni dah bersara sebenarnya, dah 5 tahun bersara. Jadi saya nak cerita sikit yang ada kaitan dengan matematik tentang isu pattern ni, pattern dengan isu menghafal. Saya pernah mengajar di sekolah wawasan USJ Subanjaya. Sekolah saya SK Dato' On Jaafar, sekolah jiran saya SJKC Tan Chen Long, sekolah Cina. Jadi kami rapat lah, bila rapat selalu berbual, saya tengok kaedah dia mengajar dan sebagainya. Budak-budak Cina ni kita kata dia terror matematik. Tapi apa yang dia buat sebenarnya ialah mereka lebih terror daripada SK sebab mereka lebih membuat latihan ataupun kita kata menghafal lah. Jadi bila mereka lebih menghafal daripada budak-budak SK, kita kata matematik dia lebih cekap, lebih cepat, lebih baik. Jadi dan untuk menghafal sebenarnya kena ada pattern. Pattern tu maknanya ada corak. Macam Cik Rahim tadi ajar kita satu corak, satu bentuk corak.
Yang mana corak tu kalau kita gunakan kaedah matematik, kebetulan saya ni dulu masa saya belajar dulu memang minor saya matematik, major saya fizik. Jadi kita diajar satu kaedah matematik yang betul. Tapi kalau kita guna kaedah pattern, mungkin dia lari daripada maksud matematik yang sebenar. Tapi jawapan akhirnya tetap betul. Jadi kita terima dulu kaedah pattern ni, dan bila dah biasa, satu hari besok budak tak payah lagi nak cari nombor pelengkap dan sebagainya. Nampak nombor tu dah terus boleh nombor jawapan. Ya, itu saya nak ulas tentang isu pattern lah. Jadi kita walaupun guru matematik, kalau kita berpendapat yang diajar ni tak kena dengan matematik yang sebenar, tapi kalau jawapannya masih betul, maka kita boleh terima sebagai kaedah latitude. Itu yang pertama. Kemudian tadi cikgu juga, yang kedua lah saya nak masuk yang kedua, kena lebih kreatif. Haji Rahim ni dia orang Melaka, saya orang Selangor, cikgu orang Pahang, tiga negeri dah ni. Kita ada kaedah-kaedah kita yang tersendiri berdasarkan tempat kita untuk budak-budak ni lebih berminat dengan matematik, belajar secara tak langsung. Umpamanya gandaan 5. Gandaan 5 yang tadi ada garis di bawah tu, nampak je garis, automatik ingat 5. Tapi kalau 2 garis maknanya 10. 3 garis maknanya 15 dan seterusnya. Garis tu tak perlu banyak sebenarnya, mungkin sampai setakat 4 atau 5 garis dah cukup. Sebab biasa kita belajar menambah-nambah ni, tak ada kita bagi nombor yang sampai 5 sampai 10 kali tambah kan. Melainkan untuk tujuan pertandingan ni kita buatlah banyak. Tapi kalau setakat budak-budak nak buat latihan, kita mungkin bagi 6 tambah 7 tambah 8. Maknanya ada 3 garis di bawah tu. 5, 10, 15. Jadi kita kena bagi budak ni menghafal gandaan 5 tapi dengan cara kita. Saya tanya Cik Rahim, macam mana Cik Rahim, Haji Rahim buat supaya budak menghafal gandaan 5 ni? Haji Rahim dia guna duit je. Katanya guna duit je. Mengajar budak RM5, RM10, RM15. Budak cakap kalau guna cakap pasal duit ni. Kan? RM5, RM10, RM15, RM20, RM25. Jadi dia gunakan kaedah gandaan. Saya pula sebab suasana kampung, saya ajar kaedah konda-konde. Pernah dengar tak permainan budak-budak yang konda-konde tu? Yang dia ada kayu panjang dengan kayu pendek. Kayu panjang tu pukul kayu pendek tu terbang jauh. Jadi kita ukur balik jarak daripada kayu tu jatuh kepada lubang kita memukul tadi. Cara kita mengukur tu, kalau kayu panjang kita guna 1, 2, 3, tapi kalau kayu pendek kita guna 5, 10, 15, 20. Jadi kalau budak biasa kaedah ni, dia boleh hafal 5, 10, 15, 20. Itu contohlah. Ataupun saya pernah mengajar prasekolah. Saya ajar prasekolah untuk mengajar matematik ni lah. Gandaan 5. Main sorok-sorok. Saya berhentikan kejap permainan, main sorok-sorok. Jadi main sorok-sorok tu, seorang budak akan menyorok. Saya tutup mata. Tapi saya tak kata 1, 2, 3, 4, sudah. Saya tak kata gitu. Saya buat 5, 10, 15, 20. Sudah? Belum. Okey, 5, 10, 15, 20, 25. Sudah? Maknanya standard kita tinggi. Kita tak guna 5 satu-satu. Kita guna 5, 5, 5. Jadi budak terbiasa dengan gandaan 5. Bila dah terbiasa dengan gandaan 5, maka garis yang 5 tadi tu dia nampak, dia tahu itu 5. Kalau 2 kali garis, dia jadi 10. Faham tak faham ni? Faham kot? Okey, seterusnya yang macam pelengkap tadi. Kita ada pelengkap 10 atau penggenap 10. Tahun 1 dah belajar. Tapi supaya budak belajar secara tak langsung, kita mungkin boleh gunakan perkataan geng 10. Macam yang Cik Rahim sebut, geng 10, geng 10 tu saya ajar. Sebab tempat saya ni di Kelang ni banyak sangat geng. Geng 24, geng 8 ni, geng gangster semua ni. Jadi kalau kita jumpa 2 garis, atau Cik Rahim gunakan panah kan, panah di atas tu. 2 panah. Cara lain kalau tak nak guna banyak sangat simbol-simbol, kita tengok di bawah tu. 6 darab 7. 6 ada garis, 7 ada garis. Ada 2 garis. 2 garis mana 2 geng. Bila dah ada geng, ada jadi geng 10 lah. 6 gengnya 4, 7 gengnya 3. Jadi kita boleh bermain dengan budak. Maknanya jangan ajar matematik ke. Kita cerita hal luar, hal gangster dan sebagainya. Kita masukkan ke dalam subjek kita.
Okey, tadi tu saya terjumpa mungkin ada miscommunication lah yang mungkin menyebabkan Cik Rahim mengajar, cikgu-cikgu tak begitu dapat. Tapi saya boleh dapat lah sebab saya faham keadaan ni. Miscommunication bila kata tadi, bila nombor besar darab nombor besar. Bila nombor besar darab nombor besar, dia ada dua panah kan. Cara lain ialah kita ada garis di bawah tu. Sebenarnya nombor besar maknanya di dalam sepir tu ada dua garis. Itu saya nak beritahu lah. Mungkin kalau cikgu dah perasan tu nanti lagi mudah nak faham dan mudah nak mengajar. Baik, yang kelima, adakah sesuai atau tak sesuai kita membuat kaedah matematik tadi membetulkan yang salah. Membetulkan salah. Itu sebenarnya ikut kepada keadaan. Yang ini bukan. Membetulkan salah tu kisah. Yalah, okay, saya maksud yang ini. Membetulkan yang salah. Apa yang Cik Rahim cuba nak buat, sebenarnya lebih kepada motivasi. Kalau kita tengok, kalau kita terima kaedah yang ni nak diajar tu, maknanya kita dia buat satu konsep baru, membetulkan yang salah. Jadi budak-budak ni, bila dia belajar katalah 4 darab 2, jawapannya 8. Dia belajar, oh saya dah tahu 4 darab 2, jawapannya 8. Saya sekarang ni adalah seorang pelajar. Saya seorang murid yang sedang belajar. Tapi bila dia dah boleh membetulkan yang salah, dia kata saya bukan lagi seorang pelajar. Saya seorang pelajar yang pandai. Sebab yang salah tu saya boleh betulkan. Dia dah naik taraf dia daripada pelajar biasa, sekarang dia dah naik jadi pelajar yang pandai. Kemudian mungkin satu hari pula, kita suruh dia mengajar kawan. Ajar kawan. Okey, kamu dah pandai buat yang cari yang salah ni, cuba ajar kawan. Taraf dia naik lagi. Daripada dia seorang pelajar, jadi pelajar yang pandai, sekarang dia dah jadi seakan-akan cikgu pula. Sebab dia boleh mengajar kawan yang tak reti. Jadi itu meningkatkan motivasi murid daripada tak minat matematik kepada minat matematik. Jadi langkah pertama dia belajar, langkah kedua dia dah pandai membetulkan kesalahan, langkah seterusnya nanti dia dah boleh mengajar kawan-kawan. Ya, itu lebih kepada motivasi sebab matematik ni ramai yang tak berminat. Okey, yang terakhir ni yang sesuai tidak yang Cik Rahim ajar tadi, garis dan nombor diajar di sekolah. Ya, itu soalannya. Cik Rahim orang Melaka pernah jumpa saya ingat 5-6 tahun yang lalu lah, datang ke Selangor, datang ke sekolah saya. Jadi Cik Rahim memperkenalkan kaedah ni. Saya pun berbincang dengan Cik Rahim, saya tengok apa yang dia ajar. Saya setuju menerima kaedah ini kerana apa yang Cik Rahim ajar, butang tu dan garis tu memang sama dengan sukatan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi maknanya macam daripada benda yang maya kepada benda yang konkret. Macam silap saya. Daripada konkret kepada benda yang abstrak. Daripada konkret kepada abstrak. Tadi yang Cik Rahim ajar pada guru-guru di Temerloh sebenarnya dah melompat sikit dah. Terus mengajar sifir sebab memang tajuk hari ini ialah sifir. Terus sifir kan? Belajar daripada sifir 2 sampai sifir 9. Tapi masa Cik Rahim jumpa saya, Cik Rahim mulakan dengan mengajar tambah dan tolak menggunakan kaedah butang dan garis. Itu memang saya setuju benar untuk budak-budak yang baru nak belajar. Sebab dia tak payah guna jari lagi, ni jari 5 ni tak payah guna. Dia cuma tekan pada nombor tu saja sebab kat nombor tu ada butang. Kalau 2 maknanya ada 2 butang. Kalau 8 maknanya satu garis ada 3 butang. Jadi di situ budak lagi laju, tak payah keluar jari untuk mengira. Jadi saya terima kaedah itulah. Saya pun bagilah cikgu-cikgu matematik saya. Sekolah saya ialah SK Raja Muda di Shah Alam. Saya bagi cikgu matematik saya, cuba tengok, cuba bincangkan. Malangnya, cikgu matematik saya tak begitu menerima kaedah Cik Rahim. Saya tanya apa sebab? Ini yang saya tanya ni cikgu-cikgu yang tahun 6 lah. Cikgu tahun 6 kata, kami dah ada teknik kami. Teknik itu yang kami ajar daripada dulu. Nanti Cik Rahim masuk, ajar teknik yang ini. Budak keliru, langsung tak jadi. Jadi ada kebenarannya. Dan saya kata ada kebenarannya sebab result matematik di sekolah saya memang sangat tinggi lah. Memang hampir-hampir kata orang 100% lah. Kalau tak ada yang gagal pun 1-2 je. A itu sangat banyak.
Jadi tapi walaupun begitu, jadi saya benarkanlah cikgu saya yang dah mengajar tahun 5, tahun 6 tak guna kaedah ini. Tapi saya sendiri menggunakan kaedah ini bila saya dah bersara, saya pergi ke sekolah-sekolah mengajar secara percuma, suka-suka. Saya bawa kaedah ini dan saya cari sekolah-sekolah yang memang tak ada teknik yang khas. Kita cikgu-cikgu matematik ni ada macam-macam teknik kan. Anak saya sendiri dulu ada yang belajar kaedah Mokdar, ada mental arithmetic, ada sompa dan sebagainya. Jadi mana-mana pun boleh asalkan kita latih daripada awal, budak tu dah dapat cakap, maka saya rasa tak ada masalah untuk kita praktikkan kaedah garis dan butang ini pada murid-murid kita. Ya, dan hari ini Cikgu Rahim hanya mengajar bahagian sifir. Kalau nak tanya tambah dan tolak memang sangat mudah lah. Tapi Cik Rahim dah lebih advance masuk kepada bahagian sifir. Itu yang saya nak bagi. Mungkin cikgu di sini ada satu kumpulan matematik dan satu kumpulan penggubal soalan. Mungkin kami mengharapkan bukanlah cikgu nak mengubah soalan. Soalan memang dah sentiasa ada. Nombor tu letak je nombor apa pun, dia dah boleh jadi soalan. Yang kita nak global mungkin kalau kita nak buat kajian tindakan ialah kita nak global, katalah kononnya ya, kita nak buat satu buku supaya nanti dengan ini kita boleh sebarkan benda ni secara lebih teratur. Jadi kita kena globalkan bukan soalan, globalkan langkah-langkah yang lebih sistematik supaya boleh menggunakan kaedah garis dan butang untuk kita menghasilkan satu produk. Itu pandangan saya lah. Sekian. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Kamal Zaman atas perkongsian sebentar tadi. Setinggi-tinggi penghargaan kepada ahli-ahli panel kita pada hari ini, Encik Ibrahim bin Samad dan Tuan Haji Kamal Zaman Yahya atas kesudian Tuan berkongsi ilmu dan pengalaman sebentar tadi. Encik Ibrahim sempat ke nak tunjukkan tu? Okey, siapa yang berminat, okey, ini ialah teknik 2 digit darab 2 digit. Okey, nak tengok ke? Boleh. Okey, kita buat 2 digit darab 2 digit. Dia bermula daripada 1 digit darab 2. Okey, saya suka cikgu menanya soalan. Apa dan apa? Kita akan tunjukkan sama-sama. Apa nak gunakan lattice ke gunakan biasa ni? Jadi mak putus step baru lah. Nak gunakan lattice ke nak gunakan yang biasa macam ni? Biasa pun boleh. Biasa, okey. Jadi saya nombor. Apa nombor kita nak buat? Saya akan tunjukkan jalan kerja dia dulu sehingga murid menghafal sifir. Ini adalah proses sebelum menghafal sifir. Okey. Bagi saya soalan 2 digit darab 2 digit. Bagi saya soalan. Kita akan buat sama-sama. 36 darab 13. Okey, kita buat 36 darab berapa tadi? 13. 13. Saya keluarkan 36 darab 13. 36 ini nanti saya turunkan yang merah ni. Okey, 36 darab berapa tadi? 13. Itu yang asas lah ya. Ni 13. Okey. 36 darab 13. Kita akan buat jalan kerja dulu Ini proses jalan kerja. Peringkat awal ni murid akan tunjukkan jalan kerja. Walaupun dia panjang, tetapi dia berjaya melakukannya. Pertama kita ada 3 kali 6. Ni, 3 kali 6. 6 ada berapa kali cikgu? 6 ada berapa kali? 3 kali. 6. Tambahkan kita dapat 18, betul? Betul. Kita dah ada 18. Itu yang pertama. Kemudian kita turunkan sini 18. Dia senang aja. Kalau faham teknik dia faham 18. Kemudian kita ada 3 darab 3. 3 ada berapa kali? 3 kali. Tambah dia jadi berapa? 9. Letak 9 sini. Boleh? Boleh. Kemudian kita ada 1 kali 6. 6 ada 1 kali. 6 ada 1 kali. Letak 6 sini, betul? Okey. Kemudian 1 kali 3. Letak 3 di sini. Mana 3 ni? Mana ada 3 lagi ni? Dah habis 3. Habis 3.
Okey tiga, kita ada tiga, satu lagi tiga sini. Dan kita tambahkan. Ini ialah bagi nombor yang kecil. Okey, kita buat nombor besar pula. Bagi nombor yang lebih daripada 5. Bagi saya lebih daripada, bagi saya soalan lebih daripada 5. Okey. Bagi soalan. 68 darab 78 darab dengan 49. okey, 49. Apa-apa pun boleh. Tetapi dengan menggunakan proses yang kita belajar tadi. Ada 4 pendarapan di sini. Okey, saya akan keluarkan. Okey, kita tengok ni. 9 kali 8. Dua-dua ni nombor besar. Jadi kalau kita keluarkan, kalau kita nak buat dalam kat sini terus pun boleh. Tengok sini. 9 kawan dia berapa cikgu? 9 kawan dia berapa? 2. Letak 2 sini. 8 kawan dia 2. 9 kawan dia berapa? 1. Okey, 1 kali 2 berapa? 2. 2. Okey, kira butang 8 dengan 9. Ada berapa butang? 7. Okey, kita dah dapat 72. 8 kali 9 tanpa menghafal, murid boleh selesaikan dapat 72. Kemudian yang kedua pula ni. 9 kali 7. 7 kawan dia berapa? 3. Okey. 3 kali 1 berapa? 3. Kira butang? 3. 7 dengan 9 butang dia berapa? 6. Dah dapat jawapan dia. Kemudian kita pergi 4 kali 8. Yang ni hanya ada satu anak panah saja. 8 4 kali. Betul? Betul ke? Betul. 30 berapa? 32. 32. Last kali kita ada 4 darab 7. Kita ada berapa? 7 4 kali 20 berapa? 28. Tambahkan, itu jawapan dia. Okey, ada soalan lagi? Tolong bagi komen ni. Banyak cikgu tak komen lah. Saya nakkan komen cikgu. Ada 4-5 orang je yang komen. Yang ada ni 40 lebih. Yang lain tu tolonglah komen. Cikgu Farah minta kawan-kawan komen. Okey, boleh. Okey, tuan-puan. Cikgu-cikgu boleh komen di bahagian ruangan chat. Okey. Berkenaan perkongsian daripada Cikgu Rahim. Okey. Saya buka ini untuk informal. Siapa nak Cikgu Rahim ada soalan. Boleh. Siapa Cikgu Rahim ada soalan. Boleh. Ada soalan Cikgu Rahim? Sesiapa yang ada soalan boleh tanya saya. Nak cari apa? Ada soalan. Cikgu Rahim ada soalan daripada pegawai PPD. Boleh. Silakan. Silakan tuan. Cik Khairul beritahu try 67 darab 89. Maksudnya saya kena buat ke? Oh, soalan dia apa? 87? 67 darab 89. Mari kita buat sama-sama. 6, okey saya keluarkan dulu Kita buat step by step. 67 darab apa tadi? 89. 89. Ini soalan dia. Okey, nombor-nombor ni saya keluarkan balik. Ini yang dah pakai ini saya keluarkan balik. Okey, mari kita buat sama-sama Cikgu Farah. Buat sama-sama. Okey, apa nak buat dulu? Anak panah. Anak panah. 7 dengan 9, betul? Betul. Ini ialah nombor besar darab nombor besar. Jadi mesti ada geng, betul? Betul, geng. Okay, 3. 9 1. 3 kali 1? 3. Kira butang? 6. 6. Okey, selesai. Kita ambil 6 kali 9. 6 kali 9. 6 kawan dia apa? 4. 4 kali 1? 4. Kira butang? 5. 5. Selesai. Kita ambil ni pula. 7 kali 8. Kawan 7 3, kawan 8 2. 2 kali 3? 6. Kira butang? 5. 5. Last kali. 8 kali 6. 4 kali 2. 4 kali 2? 8. Kira butang? 4. 4. Dah selesaikan. Boleh ke cikgu?
Boleh. Komen sikit. Mendarab 2 digit, darab 2 digit nombor besar senang ke susah? Komen sikit. Okey. Saya rasa kita dah boleh selesai kecuali mereka yang berminat nak tanya soalan. Saya akan bersedia menjawab sekiranya cikgu-cikgu ni nak tanya soalan ada masalah murid. Tambah, tolak, darab, bagikan saya akan tunjukkan kalau ada masa. Kalau tidak kita boleh stop di sini Cikgu Farah. Okey. Ada beberapa soalan lagi? Saya pun nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Kamaruzaman kena memberi komen terhadap program ini. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji. Kita akan berjumpa lagi lah nanti. Ya Tuan Haji, terima kasih. Dan saya ni kekal di sini selagi cikgu-cikgu yang ada di sini ni nak tanya soalan. Dah siap cuba dengan anak umur 9 tahun. Okey, pas. Tengok Rosnani Karim dengan anak dia. Dah boleh, anak dia dah boleh buat. Alhamdulillah. Ilmu manfaat hari ni kita dah kongsi sama. Cikgu Farah pun kalau ada anak, tanya ajar anak macam mana. Cara baru, inovasi baru terbaik, teknik yang mudah dipahami. Terima kasih. Tolong komen lagi. Kalau mungkin ada yang saya tertinggal ke, yang nak ditanya ke, atau ada kekeliruan, boleh. Keadaan darab yang mudah bagi darab 2 digit terbaik. Terima kasih Cikgu Hayati. Siapa lagi nak beri komen, nak tanya, kita buka lagi. Ini program tidak berbayar. Nanti berbayar nanti kita ikut jam. Okey, Cikgu Farah nak tanya apa lagi? Ada ke nak tanya? Kalau tambah dengan tolak tu macam mana cikgu? Boleh, saya boleh tunjukkan. Memang senang. Saya tunjukkan kejap lagi. Tambah berulang ini kalau murid tak mahir menambah, ada cara mudah tak menambah? Okey, tengok sini. Cikgu Amy menanya, tambah berulang kalau murid tak mahir menambah. Okey, mari kita tengok macam mana tambah berulang. Cikgu Amy onkan mic. Cikgu Amy yang menanya soalan ni. Ya. Okey, Cikgu Amy, mari kita beri keluarkan soalan. Okey, soalan tambah ni. Cikgu Amy kasih soalan 4 digit yang kita tambah. Macam mana budak lemah boleh menjawabnya? Beri soalan. Apa-apa tambah apa? Beri saya. 8 tambah 8 tambah 8. 8 lagi? 8 tambah 8. Tambah 8. Tambah 8 tambah 8. Ada lagi? Itulah. Cukup je? Cukuplah tu dulu. Okey, 8. Kalau boleh lebih lagi ke 8? Berapa banyak pun boleh. Okey, 8 tambah 8. 8 tambah 8 tambah 8. 8 tambah 8. Tambah 8. Tak nak nombor lain ke? Ambil 8 je. Boleh campur-campur Boleh campur-campur. Sebarang nombor. Nombor 1 boleh, nombor 5 boleh, apa-apa nombor boleh. Okey, ulang balik. Apa nombor? Sebab tanya tadi tambah berulang. Okey, tambah 9 tambah 6. Okey, tambah 9. Tambah 6. Okey. Okey, 8 tambah 9. Tambah 6. Tambah 8 tambah 7. Tambah 8 lagi. Tambah 7. Tambah 7. Cukup? Nak lagi? Tambah 5. Dah cukup. Tempat pun dah habis ni. Ni. Okey. Okey, kita akan cuba terangkan macam mana nak mengiranya bagi budak yang lemah. Tengok sini cikgu. Sekarang kita nampak semua nombor ni ialah nombor besar. Setuju ke? Ya. Okey, 8 ni ada garis ke tak ada garis? 8 ada garis. 9 ada garis. 9 ada garis. 6 ada garis. Ada. 8 ada garis. Ada. 7 ada garis. Ada. 5 ada garis. 5 ada. Mari kita tambah gandaan 5. 5, saya tunjuk ni Okey, sama-sama. 5, sebut. 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Okey, dah ada 30, betul? Ya. 5 ni tak ada butang, betul? Yep. Tak salah kira. Jadi, selepas 30,
kita tambah ni. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43. Boleh cikgu? Ya. Boleh ke? Ya. Boleh faham ke? Aha. Okey. Itulah 42, 43. Kira bilang terus lah. Bilang terus. Tak payah gunakan jari. Macam Tuan Haji Kamaruzzaman cakap tadi, kira saja butang dia. Kalau peringkat awal, letakkan butang dulu ni. Letakkan butang, nampak? Peringkat awal, ini ialah konkret. Nampak benda ni? Dia nampak, dia akan kira. Kalau macam Cikgu Rahim mula-mula mengajar budak asas mula-mula tu, memang mengajar nombor tu dia ada alat nombor dan ada button-button disediakan untuk murid. Saya ada bahan bantu mengajar sebenarnya. Ya, BBM tu maksud saya. ABM saya ada. Saya ada ABM tambah, ada bahan maujud dia. Nombor-nombor ni. Jadi budak bermain saja. Budak bermain sajalah. Tapi ini kita tak tunjukkanlah bahan bantu mengajar tu, saya tak tunjuk. Tu kemudian lah. Okay, nak tanya apa lagi cikgu? Kalau tolak pula macam mana? Okey, bagus. Tanya tolak. Okey, jadi kita sudah habis program kita. Bagi mereka yang nak melihat, dia boleh stay lah. Mungkin ada kerja lain, boleh left. Yang tinggal ni berminat nak tahu kaedah-kaedah inovasi yang saya buat ni. Okey, mari kita buat tolak. Cikgu terangkan apa yang nak tolak. Okey, saya ambil satu ni. Okey, apa nak tolak? Apa nombor nak tolak? Saya tunjukkan macam mana nak buat dia. 1002 tolak 88. Okey, 1002 1002? Ya. Okey, 1002. Okey, tolak berapa? Tolak 76. 76. Okey, kita akan buat 1002. Saya hilangkan ni dulu. Mana pula 1002. 2. Ini tak nak. Okey, tolak berapa tadi? 76. 76. Okey, yang ni. Yang ni tak ada garis dengan butang Yang ni kita belajar main butang saja. 76. Okey, saya buat ni 76. Okey, 76 7 ni garis tak payah. Sebab tak payah guna garis. Okey, tengok sini. Dan ini jawapan dia. Saya buat jawapan dia sini. Saya akan terangkan bagi budak lemah. Ini selalunya budak keliru. Budak lemah keliru nak buat. Kita gunakan kaedah baru. Tengok betul-betul. Lepas tu kasih komen dekat tepi tu kaedah ini sesuai ke tak sesuai. Okey, tengok sini. Ini ialah tolak. Ini tanda tolak di sini Okey, ini tolak. Mula-mula kita tengok sini cikgu. Nanti saya buangkan yang ni dulu. Okey. Boleh tak murid faham? Okey, saya letakkan apa ni? Saya jadikan yang ni. Boleh tak murid faham? 2 tolak 6 tak boleh tolak. Boleh tak murid faham cikgu? Dia perlu ajar membanding nombor dululah. Okey, latih dia nombor kecil. Dia kenal tak nombor 2 ni lebih kecil daripada 6? Dia kenal tak? Tak kenal lagi. Ya, kalau tak kenal macam mana? Kalau kenal tak ada masalah. Tak apa, saya ajar lagi. Kalau tak kenal, boleh tak buat nombor 2 tu kecil sikit daripada nombor 6? Tengok, suruh dia tengok mana nombor kecil. 2 kecil ke 6? Fizikal 2 tu kecilkan sikit. Boleh? Saiz dia. Okey, saya kecilkan dia ni. Kalau dia ni jenis yang masih lagi lemah, ini semua sekali. Mana pula ni? Saya nak 2 je ni. Saya kecilkan saiz dia ni supaya dia tahu itu nombor kecil.
Ni saya kecilkan dia. Okey dia 2. Nampak? Mana kecil? 2 ke 6? Boleh tak dia cakap 2 kecil? Ya. Boleh kan? Kalau boleh kita dah boleh teruskan. Kita kata dengan dia, kita buat analogi. Budak kecil boleh tolak tak budak besar? Apa dia jawab cikgu? Tak boleh. Tak boleh, baru saya teruskan. Jadi, budak kecil ni kena minta tolong dengan orang sebelah ni. Orang sebelah ni kena tolong. Jadi, teknik saya tengok nombor yang sebelah ni. Ni. Sifar ni tak ada nilai. Setuju tak? Yes, setuju. Dia boleh tolong tak 2 tu, cikgu? Tak boleh. Tak boleh, saya teruskan. Ada lagi sifar, betul? Ya. Pun tak boleh tolong, betul? Ya. Okey, sekarang saya tarik lagi. Cikgu nampak nombor apa yang ada ni? Nombor apa yang ada? 100. Ada 100. Okey, dia akan nampak ni nombor 100. Nampak? Jadi, 100 ni, dia setiap kali nombor yang nak tolong, dia hanya beri 1 saja ni. 1 je, saya kecilkan ni. Dia akan hanya beri 1 saja. Tapi dekat atas 1 ni dekat atas lah. Okey, ini nanti saya tarik 1 ni ke atas. Supaya nampak. Okey, saya buat nombor lain lah. Saya buat nombor lain. Okey, ni 1 Saya buat 1 sini. Okey. Okey, 1 ni saya kecilkan sikit supaya boleh faham. Ni 1 ni. 1 ni saya beri dekat sebelah ni, dia jadi 12. Cikgu faham tak? Ya. Boleh faham ke? Boleh. Apabila 1 dah beri dia, okey, saya gunakan perkataan dengan sini. Nampak kosong ni. Okey saya copy balik. Okey, saya copy balik. Saya tukar nombor. Okey. Nampak kosong ni, nampak kosong ni, letak atas dia 9 ni. Bila nampak kosong ni, letak 9. Nampak lagi kosong sebelah ni, letak 9. 1 ni dah jadi sifar. Boleh faham ke cikgu? Ya. Boleh faham ke? Ya, boleh jalan. Okey, boleh. Dah lah, lepas tu tolaklah macam biasa. Tolaklah macam biasa. Ni, mana pula ni? Ni 9. Satu jadi kosong Okey, atas ni ialah sifar. Okey, ada masalah lagi tak? Bila dah buat macam ni, ada masalah lagi tak dia nak tolak? Kalau ada, saya terangkan macam mana nak terangkan. Kalau cikgu dah tahu cara dia, tak payah saya terangkan. Kita dah ada yang ni. Okey, dah boleh ke? Dah boleh ajar tak tolak dia? Kalau tak reti juga, saya ajar cara dia. 12 tolak 6 boleh buat tak, cikgu? Okey. Kalau boleh, tolaklah 12 tolak 6, 6. Apa masalah dia? Kecuali kalau murid tak boleh, saya akan terangkan cara lain. Okey, kalau murid tak boleh. Condition murid tak boleh. Saya nak dengar soalan tu. Bila murid tak boleh, apa nak buat? Nanti saya akan buat dia. Saya buatkan butang. Yang kita belajar butang ni. Ini ialah talian hayat, cikgu. Talian hayat ni hanya ada 9 saja. Ni. 9? Yang talian hayat kosong-kosong ni. Kan? Dia ada hanya 9 saja. Dia ada 1. Okey, saya buat ni. Dia ada 8, ada lagi 1 sini 9. Okey, cikgu tengok Sekarang ni kita akan pergi, saya ambil ni, saya akan tunjukkan. Murid akan mengira daripada 6 nak jadi 12. Ni, 6. Ni 6 ni. Okey, saya buat ni. 6. Ni, 6 nak jadi 12. Dia akan kira daripada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia ada 6 sini, cikgu. Itu cara dia. Boleh faham je? Ya. Gunakan cara tu. Itulah salah satu cara dia.
Tak boleh juga, boleh? Tak boleh juga, suruh dia tergejun. Tergejun pokok. Okey, ada soalan lain? Saya buka lagi, siapa nak tanya, cari anu ke apa. Sebenarnya banyak lagi soalan-soalan yang murid banyak tak boleh faham. Saya tak nak terangkan sekiranya tidak ditanya. Okay. Cikgu, biasanya kalau dalam kaedah penolakan ni yang dengan mengumpul semula tu murid lemah sikit cikgu. Jadi gunakan kaedah mencari nombor di atas. Ni yang saya tunjuk tadi. Latih dapatkan nombor di atas ni. 0, 9, 9, 12. Latih ini baru dia boleh buat. Kaedah yang saya ajar tadi. Dia kena proses berterusan lah. Ini pengenalan sahaja. Bila boleh buat latihan, murid nanti dia akan boleh buat, ambil 2 digit je dulu. 2 digit tolak 1 digit. Lepas tu 3 digit tolak 2 digit dan seterusnya. Okey. Okey, ada soalan lain? Kalau yang nak left boleh left. Cikgu Farah nak tanya apa? Gunakan masa yang ada ni. Ada nak tanya ke? Kalau tak ada kita boleh bersurai. Saya sedia lagi tunggu kalau nak tanya lah. Kalau tak ada kita boleh selesai pada petang ni. Okey, Cikgu Farah ada nak tanya? Dah letih lah. Okey. Okey, cikgu nak tanya satu lagi. Ya, Cikgu Rafidah, silakan. Yang bulat-bulat tadi tu kan, yang bulat dalam nombor tu, boleh tak kalau kita ubah sikit letak atas nombor? Yang bulat yang ni? Yang butang-butang tak, yang macam yang tadi tu, yang contohlah 6, garis bawah, lepas tu ada satu titik dalam 6 kan? Okey. Kalau kita keluarkan titik tu ke atas 6 boleh? Okey, dia mesti berada di dalam nombor itu. Nak letak luar ni boleh juga. Selagi kita faham lah. Okey. Dia selalu saya letak di dalam 6 ini. Nak letak luar pun boleh. Selagi dia kenal mengira 5 tambah 1, 6. 7 pun dia boleh letak luar sini. Tak ada masalah. Oh ya. Boleh. Asal dia faham macam mana nak kira nanti. Sebab tadi macam contoh soalan tambah berulang tadi kan macam menambah banyak nombor. Ya. Jadi yang 5, gandaan 5 tu tak ada masalah. Cuma kalau apa tu yang baki titik-titik kan. Ya. Baki bulat-bulat tu. Kalau dilukis di luar nombor, di atas pada nombor-nombor tu, lagi senang murid nak mengingat. Kalau cikgu nampak murid lebih jelas kalau macam itu, gunakan kaedah itu. Dia tak lari dengan yang kita belajar sebenarnya. Okey. Okey, bagus. Soalan tu bagus. Okey, ada soalan lagi? Cikgu Rahim ni ada soalan daripada Cikgu Eda ni. Ya, tulis kat situ. Tulis apa dia? Apa dia? Boleh tak Tuan ada kongsikan di YouTube ke kaedah Tuan ni? Okey. Boleh lihat satu YouTube dekat Didik Hibur Matematik. Tulis Didik Hibur Matematik, ada gambar pensil. I love math. Yang tu satu cikgu Sabah, dia telah rakamkan. Saya present dekat guru besar dia, dengan dia 1 jam teknik garis dengan butang tadi ni. Boleh tengok situ. Saya tulis ni. Didik Hibur Matematik. Dan siapa yang masih ada lagi berminat untuk saya masukkan dalam WhatsApp, beri nombor telefon. Saya akan berikan contoh-contoh operasi tambah tolak dengan lagu-lagu sekali. Siapa beri nombor telefon, saya akan hantarkan dia lagu-lagu yang saya dah rakamkan. Cikgu boleh tengok, Didik Hibur. Mesti cikgu seronok dengar. Penyanyi Dondang Sayang, dia akan lagu sepir ni dia akan nyanyi. Saya dah rakamkan dia nyanyi, lepas tu saya lagu sepir. Suara dia lagi sedap. Okey, ini Didik Hibur Matematik. Okay, siapa beri nombor telefon, saya akan WhatsAppkan contoh lagu-lagu. Okey, Cikgu Rafidah dah kasih nombor telefon. Saya akan hantar pada cikgu lah. Okey, ada soalan lagi? Tengok YouTube Didik Hibur Matematik, boleh tengok penerangan saya semasa saya buat dengan guru di Sabah. Okey, tulis nombor telefon. Lepas tu saya akan berhubung dengan cikgu untuk buat program di sekolah. Kalau boleh tulis nombor sekolah, boleh cikgu tu? Boleh tulis nama sekolah tak? Lepas ni saya nak pergi sekolah cikgu lah. Siapa yang berminat, saya akan pergi sekolah cikgu.
Okey. Tulis nombor telefon. Ada soalan lagi Puan Cikgu Farah? Apa lagi masalah murid? Mengisi tempat kosong. Betul tak? Betul. 156 tambah berapa? 876. 451 tolak berapa? 124. Tak boleh buat. Betul? Betul. Nak tak saya terangkan? Boleh cikgu, silakan. Okey, siapa yang berminat saya akan tunjukkan lagi teknik mengisi tempat kosong. Sebenarnya saya ada banyak lagi. Ya, bahagi jawab 2 saat. Okey, saya nak terangkan bahagi jawab 2 saat. Okey, Cikgu Farah. Ya, cikgu. Budak tahun 6. Ha? Kalau saya tanya, saya ada RM72. Saya nak bagi 9 orang. Berapa ramai yang terus dapat RM8? Berapa ramai? Terus jawab. Berapa ramai? Seorang atau 2 orang je lah. Okey, saya ada RM56. Nak bagi 8 orang. Murid terus aja dapat RM7. Berapa ramai? Sama lebih kurang? Ya. Okey, saya akan terangkan ini contoh dia sebelum saya terangkan semua sekali. Okey, untuk bahagi, okey saya terangkan bahagi pula. Okey, Cikgu Farah tulis 72 bahagi 9. Tulis dekat kertas. Yang cikgu lain pun tulis. Saya nak terangkan rahsia bahagi. Ini di luar tajuk sepir. Tapi sepir juga ni. Ini rahsia dia. Dah 72 bagi 9. Ya dah. Okey, 72 tu nombor yang depan kita sebut 7 ke 2. 72 nombor yang kita sebut dulu 7 ke 2. 7. 7 kan? Okey. Sekarang bahagi berapa tadi saya kasih? 9. Bahagi dengan 9. 9, kawan dia berapa? 1. Okey. 7 tambah 1 berapa? 8. Itu jawapan dia. Dah dapat jawapan. Kira dapat jawapan. Lagi sekali. Okey, tulis. 63, tulis. 63 bahagi 9. Yang lain pun boleh tulis. 63 bahagi 9. Okey, nombor depan dia apa? 6 kan? 6. Kawan 9 berapa? 1. 6 tambah 1 berapa? 7. Susah ke senang? 6. Budak dia 1 boleh jawab ke tak boleh? Budak dia 1? Boleh. Okey. Satu lagi. 56 tulis. 56. Okey. Bahagi 8. 8. 8 kawan dia berapa? 2. 6 tambah 2. 5 tambah 2, 7. 7. Dapat tak jawapan dia cepat? 7. Cepat dapat. Dapat. Okey, saya ada complete set bahagi 5 sampai bagi 9, ada pattern dia. Jadi budak darjah 2 ni dah boleh jawab dalam masa 2 ke 3 saat saja. Itu kena ni lah. Kita kena buat lain kali. Itu kita kena buat lain kali. Okey, nak tengok tolak ke? Ya, boleh cikgu. Apa tadi? Anu. Okey, Anu. Okey, beri soalan saya. Okey, beri soalan cari Anu. Okey, jap. Kalau bahagi 48 bahagi 4 macam mana nak buat? 48 bagi 4. Ya. Yang itu kena buat macam biasa. 12. Dia 5 bagi 4 ni, dia bagi 5, 6, 7, 8, 9. Magic ada 50 soalan. Setiap satu soalan jawab 2 saat. Maknanya 100 saat boleh jawab 50 soalan. Saya akan ajar teknik dia. Okey? Itu kemudian lah. Okey, kita akan buat yang ni pula. Okey, cari Anu. Cikgu beri soalan cari Anu, cikgu. Apa tambah apa dapat apa? Okey, beri soalan. Okey, beri soalan. Apa tambah apa dapat apa? Boleh kasih soalan tak?